Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada subjek sejarah perundangan Islam ini saya akan menceritakan mengenai tajuk sejarah pensyariatan solat Jumaat. Dan kita terus kepada kita punya tajuk sejarah solat Jumaat. Ia diambil daripada perkataan jamaah yang bermaksud kumpul, dan hari bersempena Nabi Adam dan Hawa bertemu semula di dunia di Bukit Jabal Rahmah. Terdapat banyak pendapat mengenai Jumaat ini, sebab ada yang mengatakan bahawa Jumaat ini diambil daripada perkataan hari, yang mana Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan ada lagi yang pendapat mengatakan bahawa Jumaat ini diambil daripada sempena hari kiamat. Terpulang nak ambil yang mana, tapi pasti yang mana saya ambil kat sini adalah hari Jumaat diambil daripada sempena Nabi Adam dan Hawa bertemu semula di dunia di Bukit Jabal Rahmah. Perintah solat Jumaat ini seiring dengan perintah solat 5 waktu, tetapi ia dilaksanakan kerana ia tidak dilaksanakan ketika itu kerana pada waktu dekat Mekah dulu, umat Islam kan masih bahaya, yang mana sesiapa yang memeluk Islam akan dikenakan penyiksaan. Seperti contohnya macam Bilal bin Rabah, yang mana dia masuk Islam secara senyap dan majikannya sendiri telah memukulnya dan meletakkan batu yang besar di atas badannya. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Ketika Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Yathrib, beliau singgah di kampung Bani Sulaim pada hari Jumaat. Solat Jumaat itu dilaksanakan di wadi, atau dalam bahasa Melayunya adalah lembah Ranuna. Oleh itu, sebagai memperingati pelaksanaan solat Jumaat tersebut, didirikan sebuah masjid yang digelar Masjid Jumaat dekat sana, dekat lembah Ranuna ni. Okey. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maksud kat sini, Allah menyuruh kita untuk pergi solat Jumaat. Sebab apa? Kalau kita tahu tentang nikmat-nikmat solat Jumaat ni, hari-hari Jumaat, kita tak akan pergi berjual beli, kerana pahalanya mungkin akan lebih berganda daripada jual beli ni. Okay, seterusnya, terdapat beberapa golongan yang tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Antaranya yang pertama adalah wanita, yang kedua hamba sahaya, yang ketiga bermusafir, yang keempat orang sakit ataupun orang uzur. Uzur ni terbagi pada banyak. Contoh uzur ni apabila contoh kalau waktu tu hujan. Tapi ni ikut pendapat ulama yang terdahulu, yang mana katanya kalau hujan dekat Mekah, tanah akan jadi lumpur. Bila orang nak pergi solat Jumaat memang susah. Dapat lagi bila dah berlumpur nak pergi sana akan jadi kotor balik. Jadi itu kira orang uzur dibagi bahagian untuk yang di suatu tempat yang tertentu. Okey. Yang kelima adalah kanak-kanak. Yang keenam orang berhutang dan takut sedang dia tidak mampu bayar. Yang ketujuh takut kepada penguasa yang zalim, dan yang ke-8 adalah gila. Ini semua adalah tergolong daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ke-8 ni telah ditambah sendiri dan ijtihad daripada para ulama yang mengatakan gila itu salah satu golongan yang tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Waktu mengerjakan solat Jumaat ini daripada Salamah ibnu Al-Akhwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami biasa melakukan solat Jumaat bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami pulang, sedangkan di kawasan perkebunan itu tidak lagi bayang-bayang yang memadai bagi kami untuk kami bernaung.
Menurut pendapat ulama, waktu solat Jumaat adalah sama dengan waktu zuhur. Rasulullah SAW selalu mengerjakan solat Jumaat ketika matahari telah tergelincir dari tengah langit agar orang ramai kembali untuk beristirahat dari panasnya terik matahari. Okay, kat sini maksudnya yang hadis daripada Salamah Ibn Al-Hawa ni, dia kata tidak lagi bayang-bayang memadai bagi kami untuk kami bernaung. Maksudnya panas sangat. Waktu tu matahari memang tegak atas kepala, yang mana kalau kita tengok depan ataupun belakang, bayang-bayang kita cuma dekat bahagian bawah kita je. Macam tu. Itu maksudnya daripada Salamah Ibn Al-Akhwa ni. Bilangan jemaah solat Jumaat. Tidak ada batasan yang jelas, oleh itu imam setiap mazhab berijtihad mengenai bilangan jemaah ini. Terdapat banyak pendapat. Yang pertama daripada Imam Abu Hanifah, dia pendapat bahawa 3 orang termasuk imam. Maksud solat Jumaat ni cuma 3 orang je. Maksudnya imam dengan 2 orang makmum. Dan lain pula daripada Imam Malik. Imam Malik dan Qaul Qadim Imam Asy-Syafi'i, solat Jumaat boleh didirikan apabila cukup 12 orang lelaki. Dan menurut Qaulul Jadid Imam Asy-Syafi'i dan disokong oleh Imam Ahmad adalah 40 orang lelaki. Dan ini yang pegang dekat Malaysia, yang mana 40 orang lelaki wajib ada dalam masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Dan tempat melakukan solat Jumaat ini menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan jumhur ulama fiqh mengatakan solat Jumaat sah dilakukan di mana sahaja tempat kaum muslimin berkumpul. Hal ini berpadukan riwayat mengatakan Umar pernah mengirimkan surat kepada penduduk Bahrain yang berbunyi, kerjakanlah solat Jumaat di tempat mana sahaja kamu berada. Manakala pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak sah solat Jumaat dilaksanakan kecuali di masjid raya. Masjid raya ni maksudnya masjid tempat orang ramai berkumpul. Okey. Kita berceritakan tentang undang-undang di Malaysia mengenai solat Jumaat. Malaysia ni mengamalkan 2 sistem, undang-undang sivil dan juga syariah. Yang mana yang mahkamah syariah ni berada di bawah kuasa negeri. Maksudnya negeri yang aturkan mengenai denda atau saman mengenai syariah ni. Dan yang ketiga, kesalahan tidak menunaikan solat berada di bawah mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni besar bawah dia. Contoh kalau tak tunaikan solat, mencuri ke apa ke, itu boleh didakwa bawah kesalahan syariah. Peruntukan denda yang dikenakan di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Johor dan Terengganu. Ini salah satu enactment tentang denda yang dikenakan kepada orang yang tidak solat Jumaat. Seksyen 20 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Mana-mana orang lelaki yang balik dan tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa ada unsur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Maksudnya kat sini, mana-mana orang lelaki yang dah balik tapi tidak pergi solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa ada unsur syar'i, dia akan didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Baginda Rasulullah SAW pun memberikan amaran keras terhadap mereka yang meninggalkan solat Jumaat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hanbal Ibnu Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang lelaki itu imam kepada orang ramai. Kemudian aku akan membakar rumah lelaki yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Maksudnya kat sini Rasulullah sangat tak suka dengan orang yang meninggalkan solat Jumaat. Sebab apa? Rasulullah ni dia nak lelaki ni jadi imam kepada orang ramai. Dan Rasulullah sanggup membakar rumah lelaki yang meninggalkan sembahyang Jumaat, dan menunjukkan rasa Rasulullah tak suka dengan orang yang tak solat Jumaat ni. Jumaat ni diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat ni. Yang pertama adalah beragama Islam, balik, berakal, merdeka, bebas, lelaki, sihat
dan bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Bermukim ni maksudnya dia berada dekat tempat tu yang mana kat situ ada solat Jumaat didirikan. Wajib dia pergi. Imam Al-Qurtubi menakalkan hujah hadis mengenai hukum meremehkannya. Sunan Abu Daud daripada Abu Al-Ja'ad Al-Damari dengan sanad sahih, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali berturut-turut kerana memandang remeh kewajipan Jumaat akan meterikan hatinya. Maksudnya kat sini Rasulullah mengatakan sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut kerana memandang remeh kewajipan Jumaat akan meterikan hatinya. Maksudnya Allah akan tutup hati dia, bagi hati jadi keras, jadi malas nanti nak solat. Justru fuqaha secara ijma' menyatakan bahawa sembahyang Jumaat merupakan fardu ain ke atas setiap individu yang mencukupi syarat, dan sesiapa yang mengingkari solat Jumaat adalah kafir. Nampak? Fuqaha sendiri pun telah ijma' mengatakan bahawa siapa yang mengingkari solat Jumaat, ia adalah tergolong daripada golongan kafir. Sebab apa? Solat ni yang membezakan antara agama kita dengan agama lain adalah dengan solat. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.